KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar semua? Lama benar kita tidak jumpa ya dalam Didik TV ni. Alhamdulillah dapat kita berjumpa sekali lagi dalam Didik TV KPM. Dan hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu Tasawur Islam bahagian A. Bersama dengan siapa? Jom kita lihat profil guru kita hari ini. Okey, jom kita berkenalan dengan guru kita iaitu Ustazah Hazita. Jemput masuk Ustazah. Amboi, cantik berbenar hari ini Ustazah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hazita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustazah, bila sebut tentang mata pelajaran Tasawur Islam, sebenarnya ramai yang tidak tahu apakah maksud tasawur. Mungkin Ustazah boleh ceritakan sedikit. Okey, tasawur Islam ni beza dia dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni ia lebih khusus pengajaran dia tentang Islam. Tetapi tasawur Islam ni adalah satu gambaran umum tentang ajaran Islam. Okey, gambaran umum tentang ajaran Islam. Baik, untuk blok pertama ni kita nak mulakan kelas kita Ustazah. Kita nak belajar tentang apa Ustazah? Okey, baiklah. Sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang teknik menjawab tasawur Islam SPM bahagian A, Hakim. Okey, jadi saya tak sabar dah nak mulakan kelas bersama dengan Ustazah. Saya serahkan kelas ini kepada Ustazah. Silakan. Terima kasih. Sama-sama Ustazah. Okey, silakan Ustazah. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulakan kelas kita, okey, iaitu teknik menjawab tasawur Islam bahagian A. Dah. Okey, boleh Ustazah? Ustazah tekan bawah. Dah? Okey, Ustazah tekan ke bawah. Okey, sekali lagi. Nampaknya ada problem ni. Okey. Okey. Oh, belum on. Okey, okey, tak apa Ustazah. Mungkin okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebaik dah elok Ustazah ya. Ingatkan dah on, rupanya off. Okey, baik. Okey. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik menjawab tasawur Islam bahagian A. Okey, 5226. Okey, kandungan yang kita akan belajar pada hari ini ialah yang pertama, okey, format soalan bahagian A. Ya. Macam mana bentuk soalan A yang akan ditanya, yang akan disoal dalam soalan SPM nanti. Ya. Yang kedua, teknik menjawab soalan bahagian A. Tadi format dia. Kemudian yang kedua, teknik menjawab. Dan yang ketiga, kita akan bincang strategi mantap A+ untuk tasawur Islam. Okey. Jadi kita teruskan ya Hakim? Boleh Ustazah. Baik, kita tengok dulu format dia. Okey. Untuk tasawur Islam, kalau sebelum ini, tasawur Islam ni dia ada 2 kertas. Yeah. So, calon ni kena pergi 2 kali masuk dewan. Okay. Jadi kali ini, calon-calon SPM, okey, pergi ke Dewan Peperiksaan sekali sahaja dan jawab 1 kertas. Yang terkandung dalam kertas itu ialah bahagian A dan bahagian B. So, kita akan bincang bahagian A. Okey, apa dia? Dalam bahagian A ada soalan berkaitan dengan objektif pelbagai bentuk. Okey, yang seterusnya dalam soalan bahagian A ni ada 20 soalan. Okey, 20 soalan ni semua kena jawab, tak ada pilihan. Okey. Okey, dan yang seterusnya dalam bahagian A ni diperuntukkan 20 markah. Okey. Dan yang terakhirnya ialah masa menjawab 30 minit. Okey. Untuk bahagian A ya. Sepatutnya 2 jam setengah tapi kita dah
kita dah bagi untuk bahagian A ni standby lah masa selama 30 minit, 20 minit jawab, 10 minit untuk semak. Okey, jadi soalan objektif pelbagai bentuk ni inilah. 1, isi tempat kosong. 2, istilah. 3, berpandukan jadual. 4, berdasarkan jadual. 5, melengkapkan carta alir. 6, berdasarkan rajah. 7, melengkapkan rajah. Dan 8, betul atau salah. Okey. Okey, baik. Seterusnya, okey, tema yang diambil daripada buku Tasawur Islam ni adalah soalannya semua daripada tema-tema yang belajar pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yeah. Okey, baik. Seterusnya, inilah tema-temanya ya. Tema 1, Islam sebagai adin. Tema 2, manusia sebagai hamba dan khalifah. Tema 3, sistem sosial Islam. Tema 4, sistem ekonomi dan keuangan Islam. Tema 5, sistem perundangan dan kehakiman Islam. Tema 6, sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam. Okey, seterusnya skor lulus. Ini penting ya. Ustazah bagi siap-siap. Nak lulus, sekadar nak lulus 40 markah, bahagian A kena 10 markah. Okey, pastikan dapat 10 markah. Nak tekan kat mana? Tekankan bahagian istilah, betul atau salah, dan soalan bahagian rajah, carta atau jadual. Kita tak nak lulus sahaja, Kim. Kita nak calon-calon kita skor cemerlang. Yeah. Macam mana nak cemerlang? Kena sekurang-kurangnya kena dapat 15 markah. So 15 markah ni maksudnya 15 soalan tu betul. Daripada 20 soalan, 5 sahaja salah. Baik. Okey. Jadi nak tekan kat mana? Kita tambah lagi. Okey. Daripada 3 tadi kita tambah isi tempat kosong penekanan dia. Okey. Jadi maksudnya untuk nak dapatkan cemerlang dalam tasawur Islam, kita tekankanlah bahagian A ya. Bahagian A ini kerana dia lebih mudah, mudah untuk kita capai markah. Okey, baik. Ini adalah soalan bahagian A, objektif berbagai bentuk, 20 soalan, 20 markah. Okey. Isi tempat kosong. Okey. Lengkapkan pernyataan berikut, dengan jawapan yang betul dalam ruangan yang kosong yang disediakan. 2, tulis istilah yang betul. Dan yang ketiga, lengkapkan jadual ya. Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul. Yang keempat, berdasarkan rajah. Dia bagi rajah siap-siap. Tulis jawapan dalam ruangan kosong yang disediakan. Yang kelima, lengkapkan carta alir. Tulis jawapan yang betul dalam ruangan kosong. Dan yang keenam, betul atau salah. Tandakan betul pada jawapan yang betul, tandakan salah pada jawapan yang salah. Kan macam senang tu. Betul, Tazah. Senang rupanya. Senang soalannya, senang, jawapannya susah kalau tak baca. Betul. Dan jawapannya sebenarnya dah bocor dah. Sebab apa bocor? Semua ada dalam buku teks. Baca saja mesti akan ada boleh jawab. Okey, baik. Jadi itulah dia soalan bahagian A yang telah dikongsikan oleh Ustazah kita. Banyak lagi yang ingin kita belajar bersama Ustazah Hazita, tetapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim dan juga guru kita Ustazah Hazita Abdul Ghani dari SMK Bandar Sungai Buaya Rawang Selangor. Tadi kita dah belajar tentang format soalan bahagian A. Untuk kali ini Ustazah, kita nak fokuskan kepada apa pula? Baik. Kali ini kita akan terus kepada teknik menjawab soalan bahagian A. Baik, Ustazah. Jadi untuk soalan bahagian A, kita tengok item isi tempat kosong dan istilah dulu. Apa dia item isi tempat kosong dan istilah? Baik, untuk soalan ini diperuntukkan soalan 1 hingga soalan 4 untuk isi tempat kosong. Jadi kita tengok soalannya ya.
Contoh Ustazah bacakan soalan, lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Jadi, soalan dah ada. Ya. Okey. Dia bagi isi tempat kosong, maka calon ni kena fikir apakah jawapan yang dia nak kena masuk. Baca soalan dulu. Okey, 1, kosong. Okey, menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup. Jadi sebelum jawab, calon apa-apa pun dalam soalan peperiksaan ni kena cari dulu Kata kunci dia. Betul. Nak jawab apa ni? Katalah kebetulan calon tu dia memang hafal baca, ingat kan. Oh, senanglah. Dia nak fikir apa ni. So dia tengok, okey, dia cari kata kunci. So untuk sini kita cari kata kunci. Menghubungkan manusia. Okey, menghubungkan manusia. Apa yang sesuai kita kata menghubungkan manusia? Okey, sistem sosial Islam. Okey, kerana menghubungkan manusia macam kita berhubung ni kita kata bersosial kan. Ya, betul. Jadi kita mudahlah. Okey, hubungkan manusia ni maksudnya bersosial. Jadi sistem sosial Islam. Okey, jawapannya. Okey, baik. Kita baca pula soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua. Okey, kosong dikaitkan dengan semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama. Okey, di sini kita calon nak jawab. Dia pun carilah kata kunci. Di sini cari kata kunci dia ialah semua amalan kebaikan. Okey, amalan kebaikan. Kalau amalan kebaikan ni kalau kita buat baik ni dia jadi ibadah ke tidak? Ibadah. Jadi ibadah. Okey, jadi kita tengok. Okey, ibadah umum. Kenapa umum? Sebab menghubungkan manusia dengan sesebuah masyarakat. Ya? Okey. Jadi ibadat umum. Betul. Kalau manusia dengan Allah saja ibadat khusus. Jadi seterusnya soalan ketiga. Kita tengok fungsi kosong terhadap akidah ialah membetulkan akidah manusia. Jadi fungsi apa terhadap akidah ni nak betulkan akidah manusia? Agak-agak apa jawapan dia, Hakim? Fungsi wahyu. Betul ke, Ustazah? Pandai, terbaik. Okey, fungsi wahyu. Baik, wahyu. Mungkin calon dia rasa rasul kot dia kata. Dia kata macam rasul pun macam betul kan? Yeah. Tapi ingat, rasul dia datang dengan pakej terima wahyu. Wahyu itulah yang nak digunakan untuk betulkan akidah manusia, ya, akidah bangsa Arab yang masa tu duk sembah berhala semua tu kan. Okey, kita teruskan ke. Okey, yang keempat soalannya, alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat dikenali sebagai alam barzah. Pandai. Nak sebut pun takut dah. Nak sebut pun takut. Alam barzah. Alam barzah tetap akan sampai, ya, Ya, betul. Okey, jadi alam barzah. Jadi kita dah rasa soalan ini dia susah. Nak salah lah kalau kita ni dah biasa tahu dah mati, pergi ke alam barzah. Tapi nak kena ingat ya, bila sebut alam yang memisahkan alam dunia dengan alam akhirat, ingat, kadang-kadang ada calon ataupun murid kita ni, dia jawab, dia hilang alam ni. Dia tak tulis alam, dia tulis barzah ataupun kubur. Aku tahu ni soalan ni kan. So, dia pun akan tulis barzah. Salah. Tidak diterima. Tidak diterima. Dia mesti tulis alam barzah. Ni alam tu ya. Alam barzah. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Itu isi tempat kosong. Yang ini kita tes. Yeah. Kita tes. Okey, lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan. Beginilah bentuk-bentuk soalan yang kalau isi tempat kosong, ya. Okey. Pertama, ready ke nak soal ni? Boleh, Tazah. Okey, solat jamak dan solat qasar merupakan contoh dalam beribadat. Okey. Serasa apa jawapan dia? Rukhsah. Rukhsah. Ya. Kita tengok jawapan Betul dia. ke, Tazah? Pandai. Ini mesti dapat A agama Islam dulu ni. Okey. Rukhsah, betul. Okey. Okey. Baik, seterusnya. Okey. 2, kosong merupakan amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah sama ada fardu atau sunat. Okey, amalan khusus. Kita tengok apa ni? Kita fikir kan. Calon ni kena fikir. Amalan khusus. Garis, Tazah. Garis. Memang tulis soalan ni, memang baca soalan kena
garis. Lepas tu cari kata kunci dia. Barulah kita boleh jawab dengan betul ya. Okey, so kita tengok ibadat khusus ya. Baik, seterusnya soalan ketiga. Asabiah merupakan perasaan taksub. Asabiah nampak? Taksub pada apa? Perkauman. Okey. Begitulah calon-calon tasawuf Islam. Kalau jawab untuk isi tempat kosong, baca soalan betul-betul, fikir dulu sebelum menjawabnya. Okey, seterusnya kesilapan calon. Ini kita tengok. Selalunya calon ni akan salah ejaan. Okey, apa dia? Contoh, kias. Menyamakan sesuatu hukum yang tiada nasnya dengan sesuatu hukum yang ada nasnya kerana persamaan ilah atau sebab. Dia sebut kias. Agak-agak dalam bahasa Melayu ada tak perkataan kias? Ada ke tak? Okay. Kiasan. Berkias. Kata-kata kias. So, sebenarnya jawapan dia bukan kias. Jawapan dia ialah al-qiyas. Ya? Al-qiyas. Kena ada al di hadapan. Okey. Dia bukan ni, dia patut eja macam ni Ustazah. Contoh ya. Okey. Dengan Q. Alah, itu pun sama je Ustazah. Sebut je. Sebut sama, tulis je lain. Sebab kias tu memberi maksud. Perkataan dalam bahasa Melayu ada maksud lain. Kiasan kan. Okey, begitu juga yang kedua, tengok harta yang wajib diberikan kepada waris orang yang dibunuh sebagai ganti hukuman kisos yang tidak dapat dilaksanakan dikenali sebagai, dia duduk fikir, dia ingat Ustazah dia cakap apa macam yak bunyi, dia pun bantai bagi dayak, dia kata dah dayak, sebenarnya dia. Okey. Ni jauh beza Ustazah. Kadang-kadang calon ni dia dengar ujung-ujung sesama, dia pun dah gabra, masa pun dah nak habis, contoh kan. Dia bagi je lah apa-apa kan. Tapi ingat, salah jawapan tu ya. Okey, seterusnya istilah. Istilah soalan dia, ingat soalan 5 hingga soalan 8. Kedudukan. Soalan ni, setakat ni macam ni lah. Kan? Calon-calon nanti akan jumpa soalan istilah ni. Soalan dia 5 hingga soalan yang ke-8. 4 soalan lah. 4 soalan ya. Okey, jadi baca arahan soalan tu. Tulis istilah yang betul dengan pernyataan berikut dalam ruangan kosong yang disediakan. Okey, jadi murid pun baca soalan betul-betul. Okey, contoh ya, kita bacakan ya 5. Okey. Soalan sambung ni, soalan tadi 4 kan? Ni soalan yang ke-5. Islam adalah cara hidup yang lengkap merangkumi akidah, ibadah dan akhlak. Apa istilah dia? Okey, tengok. Okey. Ad-din. Okey, baik. Istilah dia ad-din. Selalunya istilah ni dalam bahasa Arab. Jadi sebelum kita nak jawab perkataan ad-din tu, sebelum kita katalah calon ni tak tahu kan. Dia cari kata kunci. Cara hidup yang lengkap. Ya. Cara hidup yang lengkap itu adalah ad-din ya. Islam itu adalah ad-din. Okey, yang ke-6. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta memakmurkan alam. Jadi apa agak-agak jawapan dia, Kim? Insan. Okey, sebelum kita jawab insan, katalah kita tak tahu ni. Apa yang kita kena fikir ialah kurniakan akal. Okey, kurniakan akal. Okey. Jadi kalau dah akal tu maksudnya insan ya. Soalan yang ke-7. Okey. Keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Okey. Ini agak-agaknya apa? Akidah, Ustazah. Akidah. Okey, murid-murid di sana tengok contoh hilah Abang Hakim ini. Semuanya betul. Okey, jadi akidah. Macam mana kita nak tahu? Sebelum kita tahu jawapan akidah ni, okey, calon baca soalan, dipikir dulu. Jangan main agak-agak, fikir dulu. Keyakinan yang teguh. Okey, keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah. Akidah ni adalah pegangan, kepercayaan. Kepercayaan itu maksudnya yakin.
Ini adalah kata kunci. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8. Hasil karya yang dicipta dengan menggunakan bakat dan kreativiti manusia bagi menzahirkan keindahan dan kehalusan yang menepati syarak. Okey. Jadi, bila kita baca soalan calon ni kata apa nak jawab? Dia baca dulu, cari kata kunci dia iaitu bakat dan kreativiti. Kalau sebut bakat dan kreativiti tu selalunya kita nak kaitkan dengan apa, Kim? Kesenian Islam. Bagus. Kesenian Betul Ustazah? Islam. Bagus. Okey. Jadi dapat 4/4 markah di sini. Full mark. Kita teruskan kepada kesilapan calon. Okey. Calon selalunya akan jadi silap bila jawapan lebih daripada satu. Jangan tunjuk pandai nak bagi jawapan banyak kan. Aku tahu jawapan ni. Tetapi sebenarnya calon tu dia akan jadi bagi jawapan ekstra tu kenapa agak-agaknya Kim? Kalau dia keliru tu lah. Ya, bagus. Betul? Dia keliru, dia confused, dia tak tahu nak jawab yang mana satu so dia bagi. Okey, contoh pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim kerana mengabaikan tanggungjawab dalam keluarga. Okey, apabila calon dapat soalan macam ni, dia kena tahu dalam pelajaran dia tu dia kena ingat. Okey, maksudnya bubar perkahwinan ni ada fasah, ada khulu, ada talak. Jadi dia kena ingatlah, okey, mana satu dia nak bagi. Dia jawab dua-dua, automatik salah. Walaupun sebenarnya jawapan yang diberi tu ada betul. Melalui kuasa hakim kerana mengabaikan. Ini yang betul. Tapi sebab dia jawab dua, jadi salah. Jadi salah. Sayang betul. Satu markah itu sangat bernilai anak-anak. Betul. Ya, sangat bernilai. Okey. Jadi kena tahulah. Contoh ni nak ingat. Hakim, kuasa hakim. Okey, hakim tu ni fasah H. Cara kita ni H fasah hakim. Hakim. Kau tak nak cerai pun hakim bagi keputusan kena cerai juga. Macam itulah lebih kurang dia punya memudahkan murid ingat kan. Yang kedua, Islam mensyariatkan hukuman sebat 40 kali kepada peminum arak bertujuan untuk memelihara kewarasan akal. Ini apa dia punya istilah ni, Kim? Okey. Okey, hudud. Okey. Selalunya murid akan terkeliru. Okey, murid akan terkeliru ya. Okey, seterusnya kenapa terkeliru? Terkeliru dengan kali ni. Bila angka kan? Yeah. Dia paling ingat 100 kali ya. Yang zina 1 kali tu ingat. Yang dia ada lagi qazaf 80 kali kan. So ingat yang tu. Okey, seterusnya. Okey. Sorry. Maaf kita pusing balik. Okey, mana boleh Haci bagi kan? Okey, 3. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan dan beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhannya. Okey, jawapan ini ialah kita kena cari dulu. Membenarkan dengan hati, berikrar dengan lisan, beramal dengan anggota badan terhadap segala perintah dan suruhannya. Okey, kita tengok. Jawapan dia iman. Tapi sebelum kita jawab iman, calon ni sebelum jawab iman tu dia katalah dia nak bagi betul, dia cari kata kunci dia ialah membenarkan. Membenarkan itu adalah percaya. Percaya. Beza dengan Islam kan. Kalau rukun Islam tu buat. Ini percaya. Jadi ini adalah rukun iman. Berkaitan dengan iman. Okey. Ini antara kesalahan-kesalahan lain menulis istilah dalam bahasa Melayu. Menulis istilah dalam bahasa Melayu pun salah. Salah. Tak boleh. Contoh adalah pembiayaan wang dengan menjadikan barang yang berharga sebagai cagaran. Dia pun jawab, aku tahu ni. Mak aku pernah buat. Dia kata. Ingat dia. Dia tulis gadaian. Tidak boleh. Gadaian. Salah. Kenapa salah? Betul lah kan? Sebab tak jawab dalam istilah. Jawapan dia yang sebenarnya ialah ar-rahnu. Barulah betul. Ini adalah antara kesalahannya. Okey, Ustazah, apa yang boleh saya simpulkan untuk teknik menjawab soalan bahagian A ialah BFJ. Baca, faham dan jawab. Baiklah, kita rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Baiklah, Ustazah, apakah yang ingin kita fokuskan selepas ini? Okey. Lepas ini kita akan fokuskan ke soalan berkaitan dengan jadual, cara ta'alir dan salah betul. Baik, silakan Ustazah. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, berkaitan dengan soalan jadual. Okey, ready murid-murid di rumah. Tadi Ustazah soal hakim. Lepas ni Ustazah nak soal murid-murid di rumah ya. Okey, baik. Dalam soalan jadual, okey, soalan yang daripada soalan 9 hingga 10. Okey, berpandukan jadual. Kita bagi contoh, soalan ini dia akan bagi satu jadual. Jadualan ni. Okey. Okey. Dia minta calon lengkapkan jadual di bawah dengan betul. Lengkapkan. Jadi jangan main masuk saja jawapan ya. Okey, dibagi contoh. Okey, S. Okey, Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama. Okey, yang ini Ustazah Tan tadi nak tunjukkan tabel ya, jadual. Okey, ni soalan dia punya penyataan dia. T. Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan seperti menyebarkan fitnah. Dia pun bagi soalan. Jadual di atas berkaitan hak-hak asasi manusia yang dijamin Islam. Jadi cerita dia ialah kita nak kena jawab tentang hak asasi. Baik. Sekarang katalah calon ni dia ingat-ingat lupa. Jadi dia pun tengoklah S. Okey, tidak memaksa orang bukan Islam untuk menganuti agama Islam. Dia kata okey, cikgu pesan cari apa? Kata kunci. Kata kunci. Okey, tidak paksa. Okey, tidak memaksa untuk anut agama Islam. Jadi tidak memaksa tu maksudnya hak berkaitan dengan agama kan? Jawapan dia ialah kita tengok. Okey, kebebasan beragama. Okey, jadi berada dalam negara Islam, okey, bebas nak menganut apa-apa agama sekalipun. Okey, itu adalah hak. Okey, hak seseorang individu. Kemudian tengok pula soalan T. Okey, soalan 10 T. Islam mengharamkan perbuatan yang boleh merosakkan perpaduan masyarakat seperti menyebarkan fitnah. Ya, calon-calon di rumah agak-agaknya pernah tak menyebarkan fitnah? Na'udzubillah. Tapi banyak kes menyebarkan fitnah. Nak kaitkan dengan hak asasi manusia. Okey, sekarang kita cari. Menyebarkan fitnah. Fitnah ni boleh disebar melalui apa? Teknologi. Melalui teknologi. Ingat ya calon-calon di rumah, bila kita menyampaikan sesuatu idea atau pandangan, maksudnya kita bersuara. Betul. Itu maksudnya kita bersuara. Jadi dalam soalan T ni, okey, 10 ni, jawapannya ialah kebebasan bersuara. Boleh, okey, nak bersuara. Tetapi yang menyebabkan merosakkan masyarakat tidak dibenarkan dalam Islam dan dalam mana-mana agama pun ya. Apa-apa tidak boleh menyebabkan rosak perpaduan tidak dibenarkan. Jadi kebebasan bersuara. Baik, jadi itulah jawapan yang tepat. Okey. Kita cuba lagi soalan 11 hingga 14. Okey. Jadi apabila calon buka soalan nanti inilah soalan 11 hingga 14 dia akan jumpa soalan yang sebegini, bukan soalan ini. Ini bukan ini soalan kita tak tahu sebab ini adalah tahun pertama. Betul. Kita tak tahu. Semoga Allah bantulah calon-calon kita. Amin. Pada tahun ini ya Allah, kesian anak-anak calon kita tahun ini kan belajar dalam keadaan pandemik. Okey, baik. Jadi soalan dia tentang prinsip pandangan hidup Islam. Okey, prinsip pandangan hidup Islam. Okey. Jadi dia bagi ciri-ciri, dia bagi pernyataan tapi dia hanya bagi 2 saja. Selebihnya calon sila jawab dengan betul. Soalan ni kata. Soalan ni kata. Jadi bagi ciri-ciri you, kita tengok you. Soalan 11. You. Okey, kesempurnaan hanya milik Allah. Calon pun nak jawab. Sempurna hanya milik Allah. Ingat, sempurna dia kata milik Allah. Dah. Tu dia ingat suspend. Okey, milik Allah. Jadi nak jawab you tu. Okey, syumuliyah. Maksudnya sempurna. Ingat,
syumul. S. Okey, sempurna. Okey. S. Sempurna, syumuliyah. Okey. Baik, seterusnya. Rabbaniyah. Okey, dah ada jawapan. Okey, selamat. Calon kata we. Okey. Islam menjamin hak asasi manusia. Okey, hak asasi manusia. Manusia, hak asasi manusia. Manusia ni umum. Apa nak jawab? Okey, alamiah. Baik. Alamiah, hak asasi manusia, Islam ajaran yang pandangan apa ciri prinsip pandangan hidup Islam. Alamiah ni walaupun Islam tu diturunkan pada kita bangsa Arab kan, tetapi dia sesuai dengan semua manusia seluruh alam semesta. Ya, sebab apa? Sebab menjamin hak asasi manusia itu adalah prinsip pandangan hidup Islam yang alamiah. Seterusnya, W, Islam bersifat praktikal. Ingat calon-calon, Ustazah pesan ni, Islam bersifat praktikal. Cuba sebut praktikal. Calon-calon, murid-murid di rumah sebut praktikal. Kita nak tahu apakah jawapannya. Okey. Waqi'iyah. Baik, kita tengok. Praktik. Sebut. Praktik. Waqi'. Waqi'. Sama tak? Dia punya mendetak tu. Betul. Waqi', praktik. Yang praktikal itulah yang kita katakan ialah waqi'iyah. Praktik waqi'iyah. Okey. Baik. Seterusnya X. Ajaran Islam boleh diperluas, berubah mengikut kesesuaian manusia tanpa mengubah prinsip asasnya. Okey. Ajaran Islam boleh diperluas. Calon baca soalan ni, dia cari apa dia? Calon di rumah, kata kunci. Okey, betul kan kata kunci? Bagus. Okey, ajaran Islam boleh diperluas, berubah. Pegang perkataan berubah. Okey, mengikut kesesuaian manusia tanpa mengubah prinsip asasnya. Okey, ini adalah akar ini adalah prinsip asas. Yang cabang-cabang ini adalah ini yang kita nak jawab. Okey. Murunah. Ini boleh berubah. Ini tak boleh berubah. Betul. Solat sampai kiamat kena solat. Tetapi cara solat mungkin boleh berubah. Macam kita kata-kata tadi, rukhsah. Boleh? Okey, kita teruskan. Rajah. Dalam soalan tasawur Islam ni ada soalan rajah. Dia bagi rajah, lengkapkan rajah berkaitan dengan asas pergaulan. Okey, dia bagi asas pergaulan A, B saling bekerjasama. Dia pun suruh calon jawab. Jawab. Okey. Jadi calon pun cari, kena ingatlah yang ni asas pergaulan. Okey, kita bagi jawapan A, saling memahami atau saling mengenali. Kenapa Ustazah buat atau? Untuk calon di rumah, murid-murid faham. Saling memahami atau saling mengenali. Maksudnya, dia boleh letak di mana-mana. Okey. Semuanya boleh. Tak kisah. Tak kisah. Salah walaupun ada A, B, mana-mana pun boleh. Faham. Okey, faham ya murid-murid? Okey, jadi itu soalan rajah. Kita teruskan. Okey. Lagi soalan rajah. Ya. Lengkapkan rajah berikut berkaitan dengan keistimewaan insan. Baca betul-betul keistimewaan insan. Kadang-kadang calon kita ni dia tak baca dengan betul, dia confident dengan jawapan dia tu, benda mudah pun jadi salah. Betul. Ya, benda mudah pun jadi salah. Jadi hati-hati calon-calon di luar sana apabila menjawab baca soalan betul-betul. Jadi soalan dia keistimewaan insan. Dia bagi jawapan 2. Dia suruh jawab ya, 2 lagi jawapan. Apa dia? Okey, insan. Ingat, apa yang tak ada dalam sini? Sebut insan, kitab dah ada. Okey. Rasul dah ada. Okey. Okey, insan ada apa? Calon-calon, kalau insan ni istimewanya kita ada apa? Ada ada akal. Betul. Ya. Oh ya, jawab ini dulu. Okey. Insan adalah khalifah. Insan juga adalah khalifah. Okey, seterusnya okey, dikurniakan akal yang saya cakap tadi lah. Okey, baik. Seterusnya soalan berpandukan rajah. Ingat ni tidak perlu ikut susunan.
Soalan rajah, okey, jenis, syarat, matlamat, prinsip, perbezaan, istilah, ciri, ini adalah semuanya soalan yang akan ditanya dalam bentuk jadual atau rajah. Baik, carta alir. Okey, carta alir. Soalan 15 hingga 16, soalan contoh melengkapkan carta alir. Tulis jawapan yang betul dalam ruangan kosong yang disediakan berdasarkan jadual di bawah. Dia bagi carta alir. Carta alir ni dia proses. Ya. Jadi, carta di atas menunjukkan proses kejadian insan menurut Islam. Y apa dia, Z apa dia. Jadi murid ni pun tengok apa dia nak fikir. Okey, ini ingat soalan mesti ditulis dalam istilah. Dia kadang pelajar boleh tulis sperma lah, seketul darah lah dituliskan. Okey, Y apa dia? Tengok. Y, okey, nutfah. Z, alaqah. Kadang-kadang nak ingat, kita tak tahu nak jawab macam mana, ingat Okey, A apa ni, alaqah. 6 ya, 6. Ustazah Hajar, anak-anak murid 6. Okey, 6. 6. Ingat 6. Lepas tu yang lain-lainnya selalunya dia akan soal di sini. Yang ini dia suka soal. Oh, bahagian atas Ustazah. Soal yang ini. Dia soal. Jadi 6 apa dia nak? Nilofa amat manis. Okey, nama Nilofa tu agak naik. Okey, baik, seterusnya. Okey, lengkapkan rajah berikut berkaitan perangkat alam yang dilalui oleh manusia. Alam roh, apa dia? Lepas tu alam dunia, alam akhirat. Okey, calon-calon di rumah, agak-agak apa dia? Lepas roh, pergi ke alam Rahim. Lepas alam rahim, masuk alam dunia, dah meninggal dunia, tinggallah dunia, pergilah pula ke alam Barzah. Hai, kerak sebut barzah ni. Dah 2 kali sebut barzah ni. Oh, ingat. Okey. Peringatan, Ustazah. Peringatan penting. Jawapan berkaitan carta alir mesti ditulis mengikut susunan kronologi yang betul. Kalau tulis ikut suka, maka akan jadi salah dan tidak ada markah. Okey. Okey, seterusnya betul atau salah? Okey, betul atau salah? Okey, 17 hingga 20. Okey, tandakan betul pada pernyataan yang betul, tandakan salah pada pernyataan yang salah. Okey. Takzir merupakan kesalahan dan hukuman yang tidak ditetapkan oleh syarak dan diserahkan kepada budi bicara hakim untuk memutuskannya. Nak tanda betul ke, nak tanda salah, baca betul-betul. Okey, tidak ditetapkan. Okey? Takzir. Jadi takzir kalau tak ditetapkan, betul ke salah calon? Okey? Betul. Kita tengok jawapan dia. Betul. Yeah. Yang ditetapkan apa dia? Hudud, ya. Hudud. Yang ke-18, percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya adalah berkaitan rukun iman. Betul atau salah calon-calon di rumah? Oh, pandai. Saya dengar calon kata. Betul. Pandai calon. Okey, dan kita teruskan soalan yang ke-19. Antara konsep kesenian Islam ialah untuk menjana ekonomi umat Islam melalui hasil jualan hasil seni yang dihasilkan. Okey, apabila ini satu trik tau. Soalan ni dia bagi kita baca tu betul lah. Kita katakan nampak macam betul betul lah. Nampak macam betul. Tapi jangan confident. Ini adalah dia trik dia. Yang salahnya ialah betul lah katakan sini. Ini maksudnya menjana ke ekonomi umat Islam melalui hasil jualan seni yang dihasilkan, bukan termasuk konsep. Okey, so jawapannya salah. Dan yang soalan yang seterusnya, okey, seorang hakim mesti dilantik, okey, dalam kalangan orang kaya supaya beliau tidak mudah melakukan amalan rasuah. Murid-murid di rumah. Kalau nak tunggu kaya, kita yang tak berapa kaya tak bolehlah jadi hakim kan. Fikir macam itulah. Ada ke syarat nak jadi hakim ni kena kaya? Okey, jadi jawapannya ialah salah. Oh, tunggu kaya tak jadi hakim lah kita ya. Okey, jadi ini adalah soalan betul atau salah. Okey. Jadi tandakan betul ni adalah latihan latihan. Okey, pernyataan orang bukan Islam tidak dijamin keselamatan dan kebebasan jika tinggal dalam negara Islam. Okey? Duduk dalam negara Islam tak bebas contohnya. Kalau kita fikir logik pun betul ke salah? Betul ke salah kan? Salah tu. Mana boleh. Islam ini adalah agama yang kita kata yang sejahtera kan, yang menjamin
Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, sebab apa di sini? Tidak. Tidak dijamin. Tidak dijamin. Islam adalah agama yang kesejahteraan. Okey, baik. Seterusnya 10. Peranan seorang isteri ialah mengurus hal ehwal rumah tangga seperti menjaga harta suami dengan baik. Okey, menjaga harta suami dengan baik. Jadi apabila kita tengok soalan ni, menjaga harta suami. Sebab dia ada keliru, ada peranan suami isteri, ada peranan ibu. Jadi kalau dah menjaga harta suami tu, dah confirm lah betul. Okey, seterusnya soalan yang ke-11. Okey, hiburan dalam Islam menjurus kepada kebaikan sekiranya dilaksanakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. Okey. Jadi kita tengok hiburan ni, kadang-kadang murid ni bila tengok hiburan, hiburan ni dia suka hiburan tapi bila bak jawab dia jadi ahli surga terus. Salah, haram dia kata. Okey, sekiranya dilaksanakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan, maksudnya ikut syarak. Jadi jawapannya ialah betul. Seorang khalifah hendaklah sentiasa mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan umum. Dah confirm lah. Ini mengentuk kepentingan keluarga, dah confirm lah. Salah. Okey, calon-calon di rumah. Puas hati tak kita belajar tentang betul dan salah? Okey, jadi kita tengok strategi menjawab bahagian A. Okey, baca arahan soalan. Baca soalan daripada daripada awal sampai ke nokta. Okey, kemudian cari kata kunci. Okey, kemudian gunakan istilah yang tepat. Okey, seterusnya kita tengok pula kena satu jawapan sahaja. Ingat calon, jangan nak lebih-lebih. Okey, seterusnya kita pergi ke jawab soalan mudah dahulu. Jangan duk fikir berkali-kali lama fikir tentang bahagian susah. Jangan ditunggu yang tak pasti. Kita pergi yang terus dah kita confirm tahu. Jadi yang baca soalan ni pun saya nak ingatkan satu benda yang sangat penting. Baca soalan calon-calon di rumah, baca, dan kalau boleh macam kita solat, kita baca Al-Fatihah tu, kita dengar kan. Macam itulah baca soalan. Kita fokus, Kita fokus, kita baca ni. Kalau baca sambil menguap, sudah. Okey, jadi baca biar dan tangan tulis. Okey, jadi itulah untuk strategi menjawab bahagian A. Okey. Baik, jadi pentingnya kita baca, kita faham, kemudian jawab supaya yang susah jadi mudah, yang keliru jadi tahu. Baiklah, kita rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Hazita Abdul Ghani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Okey Ustazah, untuk yang terakhir ni apakah yang akan kita fokuskan pula? Okey, baiklah, untuk yang terakhir, calon-calon di rumah, murid-murid di rumah, kita nak capai A+. A ni banyak. Betul. Ada A+, ada A-, ada A solid. Kita target A+. Tak dapat A+, dapat A-. Betul. Tak dapat A-, masih lagi A. So target kena tinggi. Okey. Jadi pertama, mesti kuasai buku teks. Buku teks. Cuba tunjuk. Okey, ada tak buku teks depan tu? Ada, Ustaz. Tunjuk. Kuasai buku latihan, modul gemilan, nota tudingan. Okey. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang calon-calon di rumah kena kuasai. Okey. Seterusnya, mesti pandai mencipta akronim. Kadang-kadang Ustazah yakin dan percaya murid-murid di rumah, cikgu-cikgu memang memerah otak untuk melahirkan kata-kata yang kita sebut akronim, betul. Jadi lahirlah contohnya Quran, hadis, ijma', qiyas, KHIQ. Ni memelihara agama, memelihara nyawa semua ni kan. Lahirlah perkataan cikgu kata nama khas ni, dia keluarkan. Yang ketiga, prinsip pandangan hidup Islam, Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah,
Waqi'iyah murunah sabat dia keluarkan. Tetap rasa sayang walau anda marah. Calon di rumah kata, apa tu Ustazah? Snap, ambil gambar, nanti fikir. Mesti dapat jumpa jawapan dia. Okey, Muhammad Ibrahim Musa Isa Nuh Mimin. Ini nama untuk ulul azmi. Nak fikir nama satu aja. Mimin cukup. Muhammad Ibrahim Musa Isa Nuh. Okey. Ini hasad dengki semua, riak, ujub, mengengkek, takbur, semua azam, munafik. Apa dia? Ini adalah perkara yang merosakkan ibadah. Harum tangan mak saya. Keluar perkataan harum tangan mak saya. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk takzir. Okey, jadi banyak bentuk tu. Nasi biryani daging panggang. Cari sendiri, jumpalah nanti. Okey, hafal yang itu. Baik, seterusnya okey, kuasai istilah. Okey, 101 istilah yang ada. Wahai anak-anak murid semua, calon-calon, calon tinggal tempat kalau ada kan. Jangan nak hafal bila nak periksa. Aduh, memang tak lena lah tidur kita kan, 101. Jadi kena kuasai istilah yang ada dalam buku. Tapi ingat, dalam keadaan sekarang ni, rujuk saja buku-buku nota-nota tudingan yang diberikan oleh cikgu ya. Okey, seterusnya. Okey. Untuk peringatan terakhir, tulis jawapan dalam kertas jawapan yang disediakan. Baik, tahun ini KSSM jawapan ada disediakan kolom jawapan. Seronok isi jawapan, tiba-tiba lupa nak masukkan. Ini semua akan scan, betul tak? Betul. Pemeriksa melalui komputer dah sekarang. Tengok-tengok scan, apa pasal calon ni kosong? Dia lupa nak transfer. Okey, jadi dan Ustazah nak ingatkan, jangan pula tulis ni dengan pensel. Ya Allah, anak-anak murid sekalian. Tak boleh tu, Kebanyakan pemeriksa lah. Sebenarnya lebih kurang macam Ustazah lah. Remaja purba. Remaja purba pakai spek tebal dah. Jadi kalau dah dengan pensel tak berapa nak tak berapa nak nampak anak-anak murid pakai pen yang hitam tapi jangan pakai pen dakwah basah. Okey, jadi itulah yang sangat dipesan supaya calon-calon ingat transfer balik soalan jawapan kepada kertas jawapan yang disediakan. Harap calon-calon di rumah dalam masa lebih kurang 45 kesejam ni dapatlah info yang Ustazah share, kongsikan ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hazita Abdul Ghani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sungai Buaya Rawang Selangor kerana sudi berkongsi tips kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat skor dalam peperiksaan nanti. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.